jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. Inna. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Baik tuan-tuan hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan masa dan waktu beriktikaf ini, mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Sya'ban dan akan menusuri bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan bukan hanya Ramadan datang, tapi kita tidak rebut peluang yang ada. Sebab tu dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajabin, awal Rajab dulu lagi, Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita tambah di hujung warzuqna lailatal qadr. Kita minta Allah rezekikan kita untuk dapat malam al-qadar. Kita minta dan berusaha untuk dapatkan malam al-qadar, kerana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umurnya pendek. Kita ni umur pendek. A'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umat aku ni 60 ke 70 tahun sahaja. Yang welik, yang baik. Lebih pada tu ada. Lebih pada 70. Umurnya ada. Tetapi di segi kekuatan mental, kekuatan fizikal, dia terbatas. Ada sampai umur 90, ada 100, ada 120 pun ada. Tetapi kekuatan dia macam mana? Kalaulah umurnya panjang tetapi tidak ada barakah dan ketaatan, baik umur pendek. Sebab itu bila kita doa untuk hari lahir seseorang, doakan umurnya panjang, doakan umurnya panjang dalam ketaatan penuh keberkatan. Itu kena ingat tu, dua benda tu. Doa umurnya panjang boleh, tapi dalam ketaatan dan juga keberkatan. Kalau umurnya panjang tak ada barakah, tak guna hidup panjang. Kalau dia umur panjang tidak ada ketaatan kepada Allah, tak guna hidupnya panjang umurnya. Dan bahkan kadang-kadang umur panjang pun menyusahkan anak-anak dan cucu sehingga jadi anak derhaka. Apabila umurnya panjang sampai 80 tahun tapi kencing berak dalam pampers. Kak Long dengan Abang Long, pegawai besar kerajaan di Putrajaya, tak mampu nak jaga ayah atau mak yang sudah nyanyuk tua. Tinggallah adik-adik di kampung mungkin yang darjah 6 dulu, yang tak lepas SPM, yang tukang jaga, duitnya tak ada. Abang Long dengan Kak Long kedekut. Sebagai contoh, dia akan jadi fitnah kepada anak-anak. Maka baik tak payah umur panjang. Sebab tu nak berdoa biarlah dalam ketaatan dan penuh dengan keberkatan. Yang tu, umur panjang penuh dengan ketaatan dan keberkatan. Baik tuan-tuan, sedang jemaah, mudah-mudahan kita sentiasa Allah rahmat, Allah sayang kita. Jadi sehari dua lah. Banyak dalam medsos ataupun sosmed, media sosial atau sosial media, banyak benda-benda yang
Nak kata karuk tu tidak karuk, tapi benda tu yang menjadikan masyarakat jadi dia keharuan kebiruan, haru biru. Nah, satu YouTube, tak tahulah dia tu ustaz ke, saya pun tak tahu. Kalau tengok ke janggut tu macam janggut ustaz, tengok janggut lah. Sebab janggut dia ada hitam, putih, hitam. Cantik, belang-belang macam track bola ke Afrika. Orangnya tak pakai kopiah. Dia tak pakai kopiah. Jadi dia kata kita kena ikut Allah dan ikut Rasul, tak boleh ikut ulama. Ikut Allah dan Rasul, dia tak boleh ikut ulama. Sebab ulama ini tidak maksum. Ulama ni banyak salah dan silap. Hanya Rasul, Nabi sahaja yang tak salah dan tak silap. Jadi kita kena ikut mereka tu. Tak boleh ikut alim ulama. Jadi kalau tak boleh ikut alim ulama, yang kau bercakap pun kami tak boleh ikut lah. Sebab kami nak ikut Rasul saja. Tapi dia suruh orang ikut dia. Dia tu siapa? Adakah dia sealim Imam Asy-Syafi'i, ataupun sehebat Imam Hambali, atau semulia Imam Hanafi tabi'in, ataupun sama tarah dengan Imam Malik? Jadi orang tanya saya, dia kata kena ikut Nabi je lah. Kata kalau dia suruh ikut Nabi, betul lah, alhamdulillah. Tapi dia pun tak ikut Nabi, sebab atas kepala dia tak ada kopiah pun. Serban jauh sama sekali. Nabi pakai kopiah, Nabi pakai serban. Yang kau kata suruh ikut Nabi, kau sendiri pun tak ikut Nabi. Macam mana tu? Contoh mudah lah. Itu mana haru biru. Bila tak nak ikut alim ulama, nak ikut siapa? Oh, ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, kita tak boleh nak semayang. Sebab kita tak pernah tengok Nabi semayang. Saya tak pernah tengok Nabi rukuk. Saya tak pernah tengok Nabi i'tidal macam mana. Saya hanya dengar daripada sabda Nabi, rukuk, i'tidal, sujud. Tapi saya tak pernah tengok macam mana dia sujud, macam mana dia i'tidal, macam mana dia rukuk. Saya tak pernah tengok. Siapa yang tengok? Sahabat yang tengok. Sahabat Nabi yang tengok Nabi. Sebab orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka yang tengok Nabi semayang macam mana. Jadi siapa yang tengok sahabat? Namanya tabi'in. Di kalangan tabi'in, imam mazhab ialah Imam Hanafi. Jadi imam lain dia tak tengok sahabat, dia tengok tabi'in. Dia tengok tabi'in. Mana tabi'in termasuk imam kita Asy-Syafi'i tengok tabi'. Bawah pada dia lagi tabi'in tengok tabi'. Tabi'in bawah lagi ni adalah guru-guru mujtahid kita yang tengok ni. Guru mujtahid tabi'in. Bawah pada dia tabi'in. Sampailah kepada kita, guru-guru kita tengok kepada atas pada dia. Di atas pada dia tengok kepada tabi'. Atas kepada dia tengok kepada tabi'in. Tengok kepada sahabat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah sampai kepada kita, sembahyangnya begini, rukuknya begini, i'tidalnya begini, sujudnya begini, duduk antara dua sujudnya begini. Jadi sekarang ni kita ikut Nabi ke ikut ulama? Ikut ulama kerana ulama ikut Nabi. Akhirnya kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma perlakuan tu kena tengok alim ulama. Sebab kita tidak direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena faham konsep tu. Bila dia sebut tak boleh ikut ulama, maka banyak benda lah dia tak bagi buat. Hatta orang yang pergi umrah, wan mutawil daripada wan syarikat, saya tak bagi tahulah siapa syarikat apa, dia bagi tahu jemaah dia, Nabi umrah sekali je sehari. Kenapa yang kamu duk pulung sehari sampai 5 kali? Sekali je. Lebih daripada sekali bid'ah. Nabi banyak iktikaf dan juga baca Quran, tawaf sunat. Kenapa kamu yang beria-ria sangat nak pergi ke Tan'im, nak buat umrah, lepas tu pergi lagi nak umrah 4-5 kali sehari? Jadi seolah-olah bahasanya buang masa lah Nabi tak buat, kamu buat.
Banyak lagi dia nak kait sebenarnya tu. Dia nak kait banyak lagi benda yang Nabi tak buat, kita buat. Sebenarnya. Jadi bila orang kata macam tu, kata beginilah. Saya pun tak nak kenal mutawif tu. Kalau kenal takut jadi balah. Bagi tahu dia, cakap bahasa halus dan lembut. Minta maaf lah ustaz mutawif. Kami datang, kami bayar 5 ke 6 ribu. Nak datang buat umrah. Dan ustaz mutawif pun kami yang bayar. Kami yang bayar ustaz mutawif. Ustaz mutawif pergi free. Bulan depan ustaz mutawif akan datang lagi jemaah lain, impun 40 orang, ambil 500 orang, dapatlah dalam 20 ribu, maka dapatlah pergi free. Bulan depan sekali lagi orang lain pula kumpul bagi ustaz mutawif. Jadi kalau sekali sehari bolehlah ustaz mutawif, setiap bulan ustaz datang. Kami 5 tahun sekali belum tentu. Dan kami nak dapatkan 5,000 pun bahasa kasarnya berpeluh pungguk. Bahasa kasar berpeluh pungguk. Basah punggung nak dapat 5,000 tau. Jadi tak salah lah kalau kami nak buat 5 kali sehari. Sama dengan 5 bulan ustaz mutawif. Sebab kami bayar dengan lendir kami sendiri nak dapat 5,000 bukan senang. Tuan ustaz mutawif datang kami bayar. Jadi buat sekali tak apa. Melepaskan kewajipan datang. Jadi kami kalau boleh 20 kali sehari kami nak buat. Itu bahasa halus. Bahasa kasarnya mung tu aku bayar tau. Tu bahasa kasar. Tapi tak payah kasar-kasar lah, tak baik lah. Buat lembut-lembut. Tapi syahdu biar tembok dalam. Agak-agak lah. Dia nak kait dengan yang lain. Sebab dia kata bila yang tu bida'ah, hak lain pun bida'ah juga tak boleh lah. Selawat bulan terawih tu tak boleh. Lepas terawih nak selawat tak boleh. Yang geng nak baca Quran atas kubur tak boleh. Nak doa dengan tok imam tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Kumpulan ni. Kumpulan tak boleh ni. Berlaku sekali dua ni. Itu yang mengharu dan membirukan suasana. Jadi, tuan-tuan kalau tengok YouTube lah. Apa benda sekalipun daripada Medsos. Sebab tadi saya daripada Motek berbincang kuliah mengenai kebaikan dan keburukan adab dengan media sosial. Yang berlakunya macam itulah yang berlaku hakikatnya, maka kita kena hati-hati. Boleh dengar tetapi jangan kita nak sebar luas ataupun yakin, percaya, rujuk kepada ahli-ahlinya. Takut nanti kita menyebarkan berita-berita yang fitnah, berita yang tidak sepatutnya. Kita menyekat orang yang nak buat kebaikan, orang nak baca Quran, orang nak berdoa dengan tok imam, orang nak buat umrah yang banyak, orang nak selawat di antara dua tarawih. Benda baik semua tu. Bila adanya kumpulan daripada mana-mana dalam YouTube dan sebagainya menyekat kemarahan semangat orang nak buat ibadat, dia sama dengan sekat orang yang buat ibadat lah. Tidak menjadi kesalahan. Nak selawat apa masalah dia? Tarawih dah selesai 2 rakaat. Kita nak baca selawat, selawatlah. Kita nak baca Quran, bacalah. Kita nak pergi makan muri dulu, makanlah. Kalau nak pergi sambung nyawa, pergilah. Sambung balik 2 rakaat, kejap lagi cukup 8 rakaat. Kalau dah selawat, man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat sebanyak 10 kali. Ini pun masalah. Kalau 3 kali kita selawat dalam 2 rakaat tarawih, selepas itu dapat 30. Sebagai contoh. Zuhur berapa? Zuhur dah? 2 minit lagi. Boleh kau tangguh zuhur lewat? Tak boleh tau. Tak boleh. Tak boleh. Kalau isyak boleh tau. Jumaat tak boleh. Jumaat tak boleh. Kalau boleh macam isyak, pukul 2 kita sembahyang Jumaat. Tapi oleh kerana tak boleh, 2 minit lagi. Selewat ni sebab berbincang di sana 2 jam mengenai penggunaan adab dengan media sosial, medsos atau sosmed. Itu yang berlaku Jadi kita tengok, kemudian kita kena merujuk. Jangan kata semua yang Nabi tak buat itu sebagai sesat, bid'ah, ke neraka. Jangan. Kerana takkanlah orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kira bid'ah, sesat, masuk neraka. Mana-mana yang mampu untuk selawat, selawatlah.
Mana-mana yang mampu baca Quran, bacalah. Mana-mana kebaikan, fastabiqul khairat, kata Allah Ta'ala, berlumbalah kamu untuk buat kebaikan. Sama ada lepas Nabi wafat ke, sebelum Nabi wafat ke, umum ayat Quran. Janganlah kita menyempitkan suasana. Saya seru kepada semua ustaz-ustaz yang berpandangan agak-agak macam tu, tolonglah sangat-sangat. Baik kau orang diam, jangan sekat kemarahan orang, semangat orang nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana mulut kamu itu menyebabkan orang jadi malas untuk ibadat. Kita nak suruh orang muda rajin ibadat, bangkit sembahyang, qiyam malam dan sebagainya. Tiba-tiba kamu sekat disebabkan Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Kita tak pernah kata Nabi tak buat dan kata-kata Nabi buat. Itu berdosa. Man kazaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, sediakanlah bangku dalam neraka. Jangan kata Nabi suruh buat, tapi aku nak buat kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita sebarkan kebaikan, kita lakukan kebaikan sebanyak mana kebaikan yang mampu kita buat. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi kafa'ilihi, siapa yang menunjuk jalan ke arah kebaikan, maka seumpama orang yang melakukan kebaikan berkenaan. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberi kekuatan dan semangat kepada kita untuk terus beribadah, abdi diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.